Yang pertama ni, terima kasih sebab jemput saya dalam masa yang sama. Untuk pengetahuan rakan-rakan, di Universiti Melaya kita ada satu lagi program bersama dengan Cikgu Izzat. Cikgu Izzat adalah pengurusi badan sebab kita ada periksa darjah 6, kita ada periksa tingkatan 3, kemudian baru kita ada periksa darjah tingkatan 5 kan. Dan di antara periksa-periksa itu pula, sebabkan kita terlalu nak mengejar periksaan darjah 6 ni, murid-murid ni bukan sahaja akan periksa pertengahan tahun ataupun hujung tahun. Bulan 3 dia akan periksa, bulan 4 dia periksa pula lagi, bulan 7 dia periksa lagi, bulan 8 periksa lagi. Jadi pendidikan itu seolah-olah seperti yang banyak kali disebut kepada saya oleh banyak guru. Mereka kata biarlah tukar. Sebab apa nak tukar? Sebab seolah-olah murid ni belajar ada objektif. Objektifnya itu ialah untuk periksa. Murid belajar untuk periksa. Ini adalah satu tafsiran yang saya rasa amat salah. Pendidikan bukan untuk periksa. Anak-anak harus diajar untuk belajar, bukan untuk UPSR. Dan kita tak boleh budayakan perkara ini. Sama juga macam sekarang, bulan 4 akan ada satu pengumuman baru. Jadi sekarang ini PBS sudah ditangguh. Kalau saudara-saudari pergi jalan dekat satu survey di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah sekarang ni dia happy sekarang dia tak ada PBS. Okey, sekarang kita kena periksa. Sebab apa kita kena periksa? Sebab kita ada PBS. Kita ni nak tengok murid ni faham ke tak. Yang jadi gila nak tengok murid ni faham ni kenapa? Yang kita ni tiba-tiba kita fikir, apa cara kita nak tahu dia faham ke tak? Kenapa kita sibuk fikir pula dia faham ke tak? Sebab banyak kali saya sebut, pendidikan itu tidak boleh berpusatkan Putrajaya. Pendidikan itu harus berpusatkan Bidik Darjah. Jadi yang benar-benar akan mendidik anak itu ialah guru. Dan ini kita kena lihat balik pada sejarah pendidikan kita. Sistem pendidikan kita masih ada batch yang mengaji diploma pendidikan. Paling akhir sekali pada 2005 Finland dah berhentilah belajar diploma pendidikan 20 tahun lepas. Jadi kalau kita nak banding sekarang ni, kenapa kita tak boleh di skor? Kita pisah tak boleh skor sebab kita memang lambat 20 tahun ke depan. Kenapa kita lambat 20 tahun ke depan? Sebab dulu waktu Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan, dia tak fikir bersama dia. Pasal apa waktu dia jadi Menteri Pendidikan 1985 dulu, dia tak tukar, kita hapuskan semua diploma ni. Cikgu-cikgu mesti semua ada master, mesti ada PhD. Tapi sekarang ni kita sibuk, sekarang kita jadi Nabi pula kan. Jadi saya fikir kita kena lihat sistem ini patah balik ke belakang. Dan kita kata yang pertama ni, seperti yang Profesor Dr. Siddiq Fazil cakap, kita harus akui bahawa sistem kita memang mencemaskan. Tapi dalam konteks itu kita harus juga bersikap. Yang pertama ni, kalau perkara ini betul, kita harus percaya dia betul. Kalau benda ni salah, kita kena cakap salah. Jadi dalam konteks PBS ini, saya fikir ini adalah isu struktural. Kalau kita tengok sistem ini secara besarnya, yang pertamanya itu ialah falsafah pendidikan. Berapa ramai daripada rakan-rakan mahasiswa sini yang tahu apa dia falsafah pendidikan? Seorang pun tak tahu. Macam like seriously. Jadi yang cikgu je lah tahu kan. Yang tahu falsafah pendidikan ni cikgu je lah. Falsafah pendidikan kita untuk menjadikan kita diseimbang lah. Contohnya dia ada 5 item: jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial. Kalau kita bandingkan dengan Jepun, saya dah banyak kali bercakap pasal benda ni. Jepun, kenapa negara dia boleh jadi macam tu? Sebab falsafah pendidikan dia itu ditekankan sejak daripada kecil anak-anak ini untuk jadi jujur. Mereka pergi kerja awal, balik kerja lambat sebab dia rasa malu kalau balik kerja awal. Malu kalau pergi kerja lambat sebab dia rasa jujur masuk dalam hati ni. Kalau dia buat salah, dia sanggup duduk dekat landasan Shikasen tu, mati dia langgar daripada dia tanggung malu. Sebab falsafah pendidikan itu hadir dalam diri dia. Dia faham, dia tahu. Korea, kalau kita tengok falsafah pendidikan ni ikut Confucius. Confucius kata bersungguh-sungguh. Macam mana kita nak tengok dia bersungguh ke tak? Tengok macam mana dia lawan Apple. Korea ni, negara dia tak payah di Eropah. Daripada aircon, mesin basuh, TV, kereta, dia boleh hidup negara dia sendiri-sendiri. Teknologi tu dia buat sebab dia bersungguh-sungguh. Dan perkara ini adalah hasil daripada falsafah pendidikan. Benda ni terbit, kita boleh nampak negara ini jadi begini sebab falsafahnya. Dan saya fikir
isu kita yang paling besar sekali ialah isu falsafah. Sebab kalau siapa yang tengok pelan pembangunan pendidikan, ada siapa yang baca pelan pembangunan pendidikan di sini? Macam saya sekarang ni risau. Jadi saudara-saudara ni datang kenapa kan? Macam sebab apa? Banyak kali juga saya sebut isu pendidikan ini isu penting. Sebab apa isu penting? Pelan pembangunan pendidikan itu akan berlangsung sehingga tahun 2025. Saudara-saudari akan kahwin, akan beranak. Esok saudari akan hantar anak masuk ke sekolah 2021, 2022. Waktu tu nanti bila kita nak bising-bising, kita nak jadi histeria, teruknya sistem pendidikan kita ni dah tak guna. Sebab sekarang ni waktu kerajaan buat, kita tak buat apa-apa, kita tak bincang, kita tak buat bengkel, kita tak bedah, kita tak hantar satu memorandum, kita tak cakap yang ini tak betul, yang ini betul. Jadi tak guna. Dan sebab itu kita sekarang ni dalam tiap-tiap kita tengah gerakkan satu wave volunteer-volunteer yang cakna isu pendidikan. Sebab apa? Isu pendidikan ini bukan semata-mata isu guru, bukan semata-mata isu kementerian. Kita tak boleh lihat itu dalam satu aspek, yang lainnya aspek saja. Sebabnya kalau saudara pergi ke seksyen 15 itu masih ada anak-anak yang berada di kedai mamak di situ pukul 11 malam, pada pukul 12 malam. Jadi budak-budak darjah 5, darjah 6 ni duduk dekat kedai mamak pukul 11, 12 malam buat apa? Ibu bapa mana? Jadi bila guru bagi anak-anak makan rumput, kita marah cikgu, tapi anak dia tak siap kerja rumah, macam mana? Jadi sistem ini bukan sahaja berkait kepada sistem pendidikan kementerian semata-mata. Dia kena reflect sendiri bagaimana kita lihat diri kita dan bagaimana bangsa diri kita. 2 minggu yang lepas saya bentang di Jordan berkenaan dengan civil society punya gerakan, nama dia Dongzong. Dongzong ni dia dah berjuang daripada 1970. Kita tengok macam mana beza sekolah dia dengan sekolah kita. Dia boleh ubah Akta Pelajaran 1961 itu yang membenarkan menteri untuk ubah SJKC, SJKT jadi sekolah kebangsaan. Ubah. Sekarang ni menteri dah tak ada kuasa bila Akta Pendidikan 1996 dijalankan. Jadi mereka ini adalah satu gerakan. Gerakan ini masyarakat dan kesedaran ini harus timbul daripada masyarakat. Kita tak boleh minta guru ni semua berubah. Semua guru kena berubah. Kita tak boleh minta orang-orang di kementerian, satu whole bangunan kementerian itu harus berubah. Yang harus berubah itu harus datang daripada masyarakat bersama-sama. Saya fikir cukup untuk pengenalan dulu. Mungkin boleh sambung nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara juga Fikri atas PMPN. Jadi seperti biasa untuk sembang santai anak muda ini sebagai pengenalan, sebab ia adalah yang pertama kalinya PMUKM adakan, iaitu sembang santai anak muda siri pertama, yang mana kita membincangkan tentang PBS, pertaruhan dalam perubahan. Okey, jadi kita akan pergi ke sesi yang kedua, iaitu soal jawab. Dalam sembang santai kita nak buat secara santai lah. So mic kami ada 2, so mana-mana pun boleh lah. Kami akan pas kepada siapa-siapa yang ingin buat adukan soalan. Sebentar tadi kita dah insyaAllah dah clear tentang isu PBS. Jadi ada seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Razan. Baik. The bomb, Okey. Saya bukan daripada pendidikan ke atau mana. Saya tidak sebat saudara-saudara yang ada di sini lah. Jadi begini, daripada data yang dikeluarkan daripada EPU, semua yang panel-panel sebut sini akan menghasilkan satu produk, one product. People akan bangunkan satu produk, betul? You akan gerak, you akan jadi satu produk. You akan gerak, you jadi produk. Ada yang jadi coba dan sebagainya. You call it productivity. Masuk ke dalam industri, you akan jadi satu productivity. Okey, begini. Daripada data yang dikeluarkan daripada WPU, pertumbuhan pendapatan, perbezaan pertumbuhan pendapatan di antara masyarakat dari bangsa Melayu sendiri dia dikeluarkan dari tahun 2008 sehingga ke 2012 saya. Dan pertumbuhan ini adalah 66% pertumbuhan pendapatan daripada golongan masyarakat Islam Melayu. 8.7%
masyarakat India dan 9.9% masyarakat Cina. Okey. 6.6% itu hasilnya daripada dasar yang dilakukan oleh kerajaan. We talk about the value of life. Betul? Kita bercakap tentang value of life. People akan bangun dengan value of life. Semua orang tak puas hati dengan itu. Sebab apa? Dia punya value of life going down, jatuh. Apabila kerajaan melaksanakan PPSMI akan muncul satu hero anak muda. Tentang habis jahanam. Betul? Betul. Apabila pendidikan masalah positif guru akan muncul satu hero. Turunkan bendera dia naik, turun dia naik, dia pun naik sampai sekarang. Betul. Dan apabila kerajaan isu isu hutang debt, isu hutang akan muncul kat satu hero. Betul? Dan setiap dasar yang dilaksanakan kerajaan ini akan muncul hero yang menentang. Tetapi saya tidak tahu apakah cara yang terbaik untuk peningkatan kepada pendapatan 66% bumi putra Islam yang mana meliputi kepada 40% daripada golongan bawahan di Malaysia dan 40% golongan pertengahan di Malaysia. Only 20% adalah golongan berpendapatan tinggi. Ini bermaksud kita tak compete dengan negara-negara jiran. Even though you cakap Indonesia, we are not compatible. Masalah kat situ. Dan pendidikan daripada hasil kajian dilaksanakan oleh seorang profesor dari Fakulti Ekonomi adalah faktor tertinggi kepada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan value of life setiap individu di dalam Malaysia. Maksudnya bila dia berada di PMR, pertumbuhan dia, pendapatan dia begini, pertumbuhan dia begini. Bila kita cakap ini, ada yang membidas mengatakan bahawa you cakap tentang duit je. No, value of life cakap tentang keseluruhannya, saksiahnya, jasmani, rohani dan sebagainya. Okey, jadi soalan saya, apa perkara yang terbaik sebenarnya dekat Malaysia ni yang you all nak dalam pendidikan untuk bersaing dalam globalisasi? Bukan saya cakap bersaing dalam Malaysia, kita dah tak ada apa. Okey, rich Malaysian, poor Malaysian. Betul kan? Jadi apa cara yang terbaik untuk you develop the product by unit? Bukan masyarakat lah. Kita tak cerita pasal masyarakat, kita cakap by unit. Kita cakap tentang anak-anak kecil dan perubahan apa? Risiko perubahan. Something like that lah dia tajuk lah. Jadi minta maaf jika dia tukar salah bahasa. Itu soalan saya. InsyaAllah. Jadi kita akan open lah kepada panel-panel. Siapa yang ingin untuk menerangkan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Dan saya kira percamaian cukup baik. Dan mungkin mana ada soalan daripada lain. Walaupun tadi panelis tadi bimbang tak ada fakulti pendidikan, saya kira kalian lebih mementingkan pendidikan berbagai fakulti pendidikan. Itu cukup berbangga saya rasa. Dan cukup malu jadi daripada pendidikan. Baik, soalan tadi, soalan yang dia tadi yang terakhir tadi, panjang tadi huraian dia yang terakhir tadi, apa produk yang sebenarnya kan? Begitu maksudnya. Baik, saya membaca satu kertas kerja yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Sa'id, bekas timbalan pengarah pelajaran misalnya. Dalam penulisan kertas kerja beliau, dia menulis tentang soal kenapa menjadi huru hara hari ini. Kenapa menjadi huru hara begini? Sebab dia kata apa yang kita semai itulah yang akan dituai. Apa benda dia kata yang kita semai? Dalam pendidikan lah kita tempat kita menyemak, salah bahasa saya. Betul kan? Semai kan? Dan kita tuai. Semai dan kita tuai. Baik. Tadi analis tadi sebut tentang soal pendidikan, tentang produktiviti, hasil dan sebagainya. Jadi berbalik kepada apa yang disebutkan oleh beliau tadi tentang apa yang disemai dan itu yang dituai. Maksud kata pendidikan yang ada sekarang ini perlu dilihat dalam konteks daripada awal kita tuai lagi.
Kalau tadi dia membawa negara Jepun dalam arti kata pendidikan Jepun, daripada awal lagi dididik dan sebagainya dengan konsep falsafah pendidikan negara. Sebab itu pada saya bersetuju dalam banyak penulisan-penulisan saya sendiri. Dan ini kata disebut dalam beliau sebut dalam penulisan dia pengucapan dia. Dan saya bersetuju sangat. Asas pendidikan perlu dikembalikan kepada falsafah pendidikan negara. Dan apa yang kami nak? Saya secara pribadi saya melihat sistem pendidikan perlu dikembalikan kepada falsafah pendidikan negara. Itu perkara pokok pertama. Yang kedua, dan apakah yang dibuat sekarang ini tidak kembali? Adakah yang tidak kembali? Saya dalam kertas kerja yang ditulis oleh beliau juga Ahmad Muhammad Said juga, dia menerangkan bahawa apa yang ada sekarang ini, falsafah dahulu ketika era 80-an telah berlangsung dengan pertumbuhan apa yang ada pada falsafah, sehingga satu dekad dilaksanakan falsafah tersebut. Kemudiannya datang satu visi kepada negara kita, yaitu negara untuk menggagaskan negara maju, maka kita telah mengubah polisi. Betul, kita mengekalkan falsafah tersebut, tetapi kita nak membina modal insan. Dan takrifan modal insan dalam pendidikan ialah untuk menjadikan negara maju, ekonomi membangun. Dan modal insan yang nak dilahirkan dalam pendidikan ialah memenuhi tuntutan-tuntutan negara maju. Baik, kita berbalik tentang soal pendidikan. Soal didik, saya kira Sayyidina Al-Attas banyak menerangkan ia lakukan proses mencurah. Sebab itu tadi Bena menyebut ia perlu berterusan dan sebagainya, ada disebut tadi sebagainya lah, itu dah dengar. Bila sebut dia bukan sifat mencurah, maksudnya dia ada sifatnya meniti, atau kita katakan sifatnya adalah perlahan-lahan kita memasukkan. Orang falsafah memang cakapnya meniti, waktu kita arah sama lebih kurang je benda tu. Tetapi disebutkan oleh beliau, pendidikan itu prosesnya daripada maksudnya meniti ilmu itu berterusan daripada kecil sehingga dewasa. Okay, baik. Sekian ya, sekian ya. Baik, apa yang tadi berbalik kepada soal tadi? Tadi saya sebut kita kembali kepada pendidikan. Yang kedua, apa yang sebenarnya kita mahukan? Saya rasa soal pendidikan ini ialah pelaburan cukup besar. Pelaburan besar yang melibatkan satu generasi. Kalau rosak 3 generasi, maka rosak satu generasi. Kalau generasi, maka kalau apa yang berlaku ada sistem pendidikan itu sistem baik, maka lahirlah produk yang baik. Okay. Yang kedua yang saya katakan bahawasanya yang berlalu yang ada, contohnya sekarang ni kita ada yang tingkatan 5, yang tingkatan 4 dan sebagainya. Mereka ini sering bertukar ganti dengan apa yang sebenarnya kehendak dasar yang telah ditetapkan, menyebabkan saya rasa benda yang berterusan, istilah berterusan ini tidak berlaku. Kalau betul nak dilaksanakan dengan berterusan, kita mulakan daripada bawah. Kita mulakan, walaupun dikatakan kita kena cepat sebab kita dah ketinggalan 20 tahun. Saya rasa kita kena terima hakikat walaupun kita ketinggalan 20 tahun, dan kita tidak boleh terburu-buru dalam melangkah, kerana ini menyebabkan soal generasi. Soal generasi, saya kira sekali saja. Nanti kita terima kasih kepada yang tanya. Yang tanya ni orang kampung sebenarnya kan. Tak tahulah sebenarnya dia boleh tanya je kat kedai kopi ke kan. Kalau tanyakan saya apa yang saya, kalau tanyakan saya apa yang saya nak, ada yang saya nak. Tapi kalau tanyakan saya apa yang terbaik, saya tak tahu. Dan saya fikir kita ni berada dalam suasana yang rencam. Kita selalu cakap pasal Finland. Finland ni dia tak ada sekolah jenis kebangsaan Cina, dia tak ada sekolah jenis kebangsaan Tamil. Latar belakang pendidikan ni tu berbeza. Kita cakap pasal Hong Kong tadi, seolah-olah macam Korea Selatan pun sama. Korea Selatan ni sama seperti kita lebih kurang, sebab dia sungguh-sungguh. Kalau tengok dekat sana lagi banyak tuition, lagi banyak ujian, lagi banyak test, budak-budak sana stres. Tapi satu perkara yang kita dapat lihat ialah dia boleh pergi jauh sebab dia menguasai teknologi. Google dia baru lepas beli Boston Robotics. Semua orang pelik, pasal apa dia pergi beli?
syarikat robot ni. Sekarang ni dia tengah buat Google Map lekat dekat spek. So sekarang ni tak payah terkekial bawa kereta macam nak kena pegang tangan kiri, macam tangan kanan pegang nak tukar gear lagi susah. Lekat dekat spek je Google Map ya. India dah pergi mari, China dah pergi bulan ya. Kita hantar Syekh Muzaffar naik atas, bila dia turun bawah kita nak beli pula space craft yang tu. Kononnya kita nak letak dekat museum. Dan benda ni pelik. Kenapa kita pergi sana, Syekh Muzaffar bercakap Rusia, bapak dia sekali kena bercakap Rusia tapi pada satu masa tiba-tiba kita rasa macam semua orang kena belajar bahasa Inggeris. Dan sekarang ni kita tengok ada kawan-kawan kita kalau tak bercakap bahasa Inggeris dia menggigil. Dia rasa macam nak kena cakap bahasa Inggeris. Dia rasa macam yang pertamanya kita tak ada jati diri. Bila kita tak ada jati diri, kita pun tak tahu apa benda kita nak. Dan kalau kita bercakap tentang falsafah pendidikan, tadi saya berbeza dengan panel di sebelah saya. Sebab saya bercakap, saya risau masalah kita bukannya masalah PBS. Sebab itu adalah masalah struktural. Nak betulkan server ke, nak betulkan dia punya sistem ke. Facebook ni tak pernah hang. Kerja apa benda pula tiba-tiba 2,000 orang je hang, 4,000 orang je hang. Ada satu masa dulu, satu negeri, dua negeri, satu hari dua negeri je boleh akses. So kena bergilir. Kalau tak sempat nak kick ini, kena. Ini benda gila ni boleh diselesaikan. Isu penempatan guru boleh diselesaikan sebab dia isu struktural, bukannya isu falsafah. Yang kita kena lihat ialah isu falsafah. Sebab kalau tanyakan saya, jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial ini tidak dapat diukur. Jadi kalau falsafah kita nak cakap benda, kita nak satu insan yang seimbang, macam mana kita nak ukur insan yang seimbang? Seimbang daripada segi apa? Dan yang lebih penting sekali, kita kena tengok bagaimana falsafah ini dipandu, di ke mana dia arah dipandu.